Tafsir fi Zilal Quran karya Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat dari ayat 119 kepada ayat 123. Setelah selesai membentangkan perkataan-perkataan mereka dan mematahkan dakwaan-dakwaan mereka yang karut serta mendedahkan motif-motif yang tersembunyi di sebalik dakwaan-dakwaan mereka yang sangat sesat, Al-Quran tujukan pula pembicaraan kepada Rasulullah SAW. Ia menerangkan kepada beliau garis-garis tugas dan tanggungjawabnya dan mendedahkan kepada beliau hakikat pertarungan yang wujud di antara beliau dengan kaum Yahudi dan kaum Nasara dan bentuk pertikaian yang tidak dapat diselesaikan melainkan dengan membayar harga yang tidak dapat dilakukan oleh beliau. Dan andainya beliau menunaikan harga itu, beliau akan terdedah kepada kemurkaan Allah yang menjadi penaungnya. Sudah tentu amat jauh sekali pada beliau untuk bertindak begitu. Sesungguhnya kami telah luluskan engkau membawa agama yang benar dan sebagai penyampai berita gembira dan pemberi amaran, dan engkau tidak dipertanggungjawabkan tentang penghuni-penghuni neraka. Ayat 119. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikut agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang sebenar. Dan jika engkau mengikut kehendak nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang sebenar, maka tiada lagi pelindung dan penolong yang dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah. Ayat 120. Orang-orang yang telah kami kurniakan kitab suci, mereka membacanya dengan bacaan yang sewajarnya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengannya, dan barang siapa yang ingkarkannya, mereka lah orang-orang yang rugi. Ayat 121. Sesungguhnya kami telah utuskan engkau membawa agama yang benar. Ungkapan ini mengandungi penegasan yang menghapuskan segala pengeliruan yang ditimbulkan oleh para penyesat, penipu-penipu, dan pendusta-pendusta. Nada ungkapan yang kuat ini menyarankan ketegasan dan keyakinan. Sebagai penyampai berita gembira dan pemberi amaran, maksudnya tugasmu ialah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang taat dan memberi amaran kepada orang-orang yang menderhaka. Di sinilah tamatnya perananmu. Dan engkau tidak dipertanggungjawabkan tentang penghuni-penghuni neraka. Ayat 119. Iaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka, kerana mereka lah yang bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri. Kaum Yahudi dan kaum Nasara akan terus memerangimu dan merancangkan tipu daya terhadapmu. Mereka tidak akan berdamai denganmu dan tidak akan berpuas hati kepadamu kecuali engkau meninggalkan dakwah ini, kecuali engkau meninggalkan agama yang benar ini dan melepaskan keyakinan ini dan kembali semula kepada kesesatan, kesyirikan dan kefahaman mereka yang buruk
sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikut agama mereka. Ayat 120. Itulah faktor pokok. Mereka selama ini tidak kekurangan dalil. Mereka bukannya kekurangan keyakinan bahawa engkau berjalan di atas agama yang benar dan bahawasanya wahyu yang datang kepadamu dari Allah itu adalah benar. Walaupun engkau mengemukakan segala bukti dan dalil yang mesra kepada mereka, namun mereka tidak sekalipun sedikit pun akan berpuas hati kecuali engkau bersedia mengikut agama mereka dan meninggalkan agama yang benar yang dipegang oleh engkau. Itulah kompleks jiwa mereka yang berterusan yang dapat kita melihat buktinya di setiap zaman. Di setiap zaman. Sekali lagi saya ungkapkan, di setiap zaman dan tempat. Di setiap zaman dan di setiap tempat. Di setiap zaman dan di setiap tempat. Akidahlah yang menjadi persoalan pokok. Itulah hakikat pertarungan yang dilancarkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara di mana-mana negeri dan pada mana-mana waktu terhadap kaum Muslimin. Itulah hakikat pertarungan yang dilancarkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara di mana-mana negeri dan pada mana-mana masa, pada mana-mana waktu terhadap kaum Muslimin. Itulah hakikat pertarungan yang dilancarkan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara di mana-mana negeri dan pada mana-mana masa terhadap kaum Muslimin. Pertarungan akidahlah yang selalu dinyalakan di antara kemah kaum Muslimin dengan dua kemah kaum Yahudi dan kaum Nasara yang kadang-kadang bertelingkah di antara satu sama lain. Dan kadang-kadang puak-puak dalam satu agama itu bertelingkah sama sendiri. Tetapi semua golongan dan puak-puak itu bertemu dan berpadu dalam perjuangan menentang Islam dan kaum Muslimin. Itu adalah satu hakikat yang kita mesti terima. Akidah Islam diperangi atas sebab-sebab yang lain. Menjadi asas dan hakikat pertarungan itu ialah akidah. Tetapi kedua-dua kemah Yahudi dan Nasara yang begitu lama berseteru dengan Islam dan kaum Muslimin itu menggambarkan pertarungan itu dengan berbagai-bagai warna atau sebab-sebab yang lain. Mereka mengangkat berbagai-bagai panji-panji perjuangan yang lain dengan cara yang amat pintar, licin dan sudit. Mereka telah menguji semangat kegairahan kaum Muslimin terhadap agama dan akidah mereka apabila mereka memerangi kaum Muslimin di bawah bendera pertarungan kerana agama. Oleh sebab itulah musuh-musuh ketat yang lama ini mencari jalan yang lain, iaitu mereka mengubahkan bendera perjuangan. Mereka tidak mengisytiharkan peperangan itu di atas nama peperangan kerana akidah. Sedangkan peperangan kerana akidah itulah yang menjadi tujuan mereka yang sebenarnya. Kerana mereka takut kepada kegairahan kaum Muslimin berperang kerana akidah dan kerana semangat jihad mereka yang berkobar-kobar. Mereka mengisytiharkan peperangan itu di atas nama peperangan kerana tanah air, peperangan kerana ekonomi, peperangan kerana politik, peperangan kerana human right, peperangan kerana mempertahankan kedudukan-kedudukan yang strategik dan sebagainya. Mereka mencampakkan ke dalam hati setengah-setengah golongan kita, orang-orang Islam yang tertipu dan lalai, bahawa cerita akidah dan agama itu telah menjadi cerita lama yang sudah basi dan lapuk. Ia tidak mempunyai apa-apa erti lagi dan tidak pula wajar
angkatkan bendera perjuangan itu, dan seterusnya agama tidak menjadi sebab yang wajar untuk turun ke medan pertempuran atas namanya. Inilah sifat kaum manusia yang fanatik dan undur akidahnya, supaya mereka terselamat dari kekuatan dan kengarahan semangat perjuangan akidah Islam yang berkobar-kobar. Sedangkan di dalam hati barisan Zionis antara bangsa, barisan salib antara bangsa, dan barisan komunis antara bangsa semuanya memasuki medan pertempuran dengan motif utamanya untuk menghancurkan batu akidah Islam yang bejar, yang telah ditanduk mereka sekian lama hingga menyebabkan mereka mendapat luka-luka dan berdarah. Pertarungan itu adalah pertarungan kerana akidah, bukannya pertarungan kerana tanah air, bukannya kerana produksi ekonomi, pertarungan kerana human right, dan bukannya kerana kedudukan ketenteraan yang strategik. Mereka telah memalsukan bendera-bendera perjuangan itu kepada kita dengan tujuan yang tersembunyi dalam hati mereka untuk mengelirukan kita tentang hakikat tujuan perjuangan mereka yang bersebenar. Oleh itu, apabila kita keliru diri kita dengan tipu daya mereka tidak boleh mempersalahkan orang lain, maka kita tidak boleh mempersalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri, kerana kita telah menjauhkan diri dari mengingati bimbingan dan arahan Allah pada Rasulullah SAW dan sekalian umatnya, sedangkan Allah sebenar-benar yang berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikuti agama mereka. Ayat 120. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikut agama mereka. Ayat 120. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan berpuas hati sehingga engkau mengikut agama mereka. Itulah satu-satu harga yang dapat memuaskan hati mereka, dan selain dari ini, maka segala-galanya ditolak. Tapi perintah yang tegas dan arahan yang benar ialah, sesungguhnya hidayah Allah itulah hidayah yang sebenar. Ayat ini mengumumkan hidayah Allah dengan ungkapan yang menentukan batasan yang tegas, iaitu hanya hidayah Allah sahaja hidayah yang benar, dan yang lain dari hidayah Allah adalah bukannya hidayah. Oleh itu engkau Muhammad tidak boleh berpisah dari hidayah Allah, tidak boleh menyeleweng darinya, dan tidak boleh memuaskan hati orang lain dengan mengorbankannya. Hidayah Allah tidak ada tawar-menawar. Hidayah Allah tidak ada tawar-menawar, baik sedikit atau banyak. Hidayah Allah tidak ada tawar-menawar, baik sedikit ataupun banyak. Sesiapa yang suka, ia boleh beriman, dan sesiapa yang suka, ia boleh kufur. Sesiapa yang suka, ia boleh beriman, dan sesiapa yang suka, ia boleh berkufur. Oleh itu ingatlah dan hati-hatilah agar keinginan engkau Muhammad untuk memberi hidayah kepada mereka dan menarik mereka kepada keimanan atau bersahabat dan bermesra dengan mereka tidak sampai membawanya engkau penyeleweng dari jalan hidayah Allah yang amat halus ini. Dan jika engkau mengikut kehendak nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu yang sebenar, maka tidak lagi pelindung dari penolong yang dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah. Ayat 120. Dengan ancaman yang menakutkan ini, dengan amaran yang tegas dan dengan janji yang menggerunkan ini, Al-Quran
hadapkannya kepada Nabi Muhammad SAW selaku Rasul dan kesayangannya yang mulia. Itulah kehendak keinginan nafsu mereka. Jika engkau menyeleweng dari hidayah Allah, tiada lagi hidayah yang lain dari hidayah Allah. Itulah kehendak keinginan nafsu yang menyebabkan mereka mengambil pendirian yang seperti ini terhadap engkau. Bukannya kerana mereka kekurangan hujah dan kelemahan dalil. Orang-orang yang bersih dari kongkongan kehendak-kehendak keinginan nafsu dan golongan mereka dapat membaca kitab suci mereka dengan bacaan yang sebenar, dan kerana itulah mereka percaya pada kitab suci yang benar yang ada bersamamu. Adapun orang-orang yang menolak kitab itu, maka merekalah yang akan mendapat kerugian, bukannya engkau dan bukannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah kami kurniakan kitab suci, mereka membacanya dengan bacaan yang sewajarnya. Mereka lah orang-orang yang beriman dengannya, dan barang siapa yang ingkarkannya, mereka lah orang-orang yang rugi. Ayat 121. Manakah kerugian yang lebih besar dari kerugian keimanan yang menjadi sebesar-besar nikmat Allah kepada manusia di alam al-wujud ini? Selepas penjelasan yang tegas ini, ayat-ayat yang berikutnya beralih pula kepada berbicara dengan Bani Israel, seolah-olah ia mahu membawa seruan terakhir pada mereka setelah berlaku persemukaan dan perdebatan yang panjang dengan mereka, dan setelah dibentangkan sejarah mereka dengan Allah dan para anbiya mereka, dan setelah Al-Quran berpaling dari mereka untuk berbicara dengan Rasulullah SAW dan para mukminin. Maka di sini, di dalam penafsiran ayat-ayat 122 kepada 123, Al-Quran berpaling untuk berpaling pula kepada mereka seolah-olah menyampaikan seruan terakhir setelah mereka dilupakan, dibiarkan dan dipecatkan dari kehormatannya memikul amanah agama Allah yang telah diserahkan kepada mereka sejak beberapa lama dulu. Di sini Al-Quran mengulangi seruan yang sama yang telah dihadapkan kepada mereka di awal pusingan surah ini. Wahai Bani Israel, kenanglah nikmat yang telah kukurniakan kepada kamu, dan kenangilah bahawa aku telah melebihkan kamu di atas umat-umat yang lain. Ayat 122. Dan takutilah hari kiamat yang tiada sesiapa pun dapat membela sesuatu kesalahan orang yang lain, dan tidak pula diterima darinya sebarang tebusan, dan tidak berguna kepadanya sebarang syafaat, dan tiada pula mereka diberi pertolongan. Ayat 123. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.